Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin pagi 11 Jun, anda bersama saya Marcela Hassan. Tajuk utama pagi ini. Jumlah penumpang kenderaan kekal seperti PKPB. Juga seorang rakyat Malaysia meninggal dunia di Doha. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sebelum ke tajuk utama, kita ke laporan berikut. Kerajaan Negeri Kedah menyerahkan kepada Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan isu pendaratan pelarian Rohingya di Pulau Langkawi. Menteri Besar Muhammad Sanusi Mat Noor berkata, ini kerana bidang kuasa, kawalan dan tindakan penguatkuasaan terletak pada Kerajaan Persekutuan. Saya telah berbincang dalam surat esko tadi oleh kerana ini isu kerajaan pusat, pertama isu perairan, yang kedua isu keselamatan, yang ketiga isu immigration. Kita serahkan sepenuhnya kepada kerajaan pusat, terutamanya Jabatan Immigration untuk menentukan status mana mereka nak dibawa, apa langkah seterusnya akan ditentukan oleh kerajaan pusat. Beliau merujuk kepada pendaratan 269 pelayaran Rohingya di Langkawi Isnin lalu. Pelarian itu bertindak nekat merosakkan bot dan enjin selepas memasuki perairan Malaysia bagi mengelakkan diusir keluar. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob bagaimanapun menegaskan kesemua pelarian akan diusir sama ada ke Cox's Bazar atau Pulau Basan Char, Bangladesh. Seorang rakyat Malaysia disahkan meninggal dunia di Qatar semalam dipercayai akibat COVID-19. Tengku Endut Tengku Jusoh berasal dari Besut, Terengganu disahkan meninggal dunia di Hamad Medical Center Doha pada jam 11 pagi waktu tempatan, kira-kira jam 4 petang waktu Malaysia. Perkara itu dikongsikan Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar di akaun Facebook rasminya. Menurut beliau, Allahyarham pernah bertugas di Malaysia Airlines sebelum menyertai Qatar Airways. Sementara itu, Kedutaan Besar Malaysia di Qatar turut mengesahkan perkara terbabit menerusi akaun Facebook rasminya. Ucapan takziah dizahirkan dan semoga roh Allahyarham dicucuri rahmat. Jumlah penumpang yang dibenarkan berada dalam sesebuah kenderaan masih tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP ditetapkan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Namun, menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jika terdapat perubahan mengenai SOP itu, kerajaan akan membuat pengumuman mengenainya. Dari segi kenderaan, 4 ataupun mengikut kapasiti daripada rumah yang sama setakat ini masih kekal SOP-nya. Dan jadi kalau ada perubahan, insya-Allah kita akan umumkan kemudian. Sebelum ini, kerajaan memaklumkan kenderaan persendirian boleh membawa penumpang mengikut kapasiti kenderaan masing-masing. Peraturan itu berkaitan kapasiti penumpang bagi kenderaan persendirian. Selain penumpang, mestilah orang yang tinggal serumah dengan pemandu. Dalam pada itu, operasi khidmat penghantaran makanan dibenarkan sehingga jam 12.30 malam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Peraturan itu terpakai seperti kebenaran premis makanan dengan waktu operasi yang sama. Semalam saya dah umumkan untuk yang berkaitan dengan makanan, kedai runcit dan sebagainya, kita tambahkan masa sehingga pukul 12. Jadi untuk food delivery pun kita tambah juga masa kerana berkaitan dengan makanan. Kita tambahkan masa sehingga pukul 12. Sebelum ini, operasi khidmat penghantaran makanan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dibenarkan sehingga jam 8 malam. Manakala ketika Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB sehingga jam 10 malam.
Kementerian Kesihatan melahirkan kebimbangan berikutan peningkatan jumlah kecederaan dan kematian akibat kemalangan jalan raya sepanjang tempoh PKPB berbanding PKP. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, kemalangan bukan sahaja mendatangkan implikasi serius seperti kehilangan nyawa, kecacatan kekal atau kehilangan anggota dan fungsi tubuh badan. Malahan turut memberikan impak negatif kepada perkhidmatan di hospital. Mengikut statistik, jumlah kes kemalangan jalan raya ketika PKP Fasa 1 adalah 5,498 kes dengan 58 kematian atau bersamaan 392.7 kemalangan sehari. Jumlah itu naik mendadak semasa PKPB mula dikuatkuasakan. Sejak 13 Mei hingga semalam, 25,251 kes kemalangan direkodkan dengan 231 kematian iaitu 738 kematian sehari. Statistik awal bagi kes-kes kemalangan atau trauma yang mendapat rawatan di hospital Kementerian Kesihatan Malaysia pula telah menunjukkan penurunan kes trauma di antara 65 sehingga 75% bagi semua negeri semasa Perintah Kawalan Pergerakan, berbanding sebelum bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan. Namun begitu, jumlah ini mulai menunjukkan peningkatan sebanyak 30% semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, memandangkan terdapat lebih banyak pergerakan kenderaan di jalan raya. Tambahnya, penggunaan bekalan darah juga akan bertambah bagi merawat kes kemalangan yang mempunyai kecederaan parah dan memerlukan pemindahan darah. 3 sekatan jalan raya SGR akan dikekalkan di Melaka sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ketua Jabatan Siasatan Penguatkuasaan Trafik JSPT Melaka, Superintendent Hassan Basri berkata, sekatan itu bagi mengekang aktiviti jenayah termasuk penyeludupan pendatang asing tanpa izin parti. Katanya sekatan jalan raya dilakukan di Alur Gajah dan Jasin yang dikesan menjadi lokasi titik panas laluan penyeludupan parti. Selain itu, tumpuan rondaan juga di Lebuh Raya, kawasan tumpuan pelancong, terutamanya di sekitar Bandaraya Melaka. Kita jangkakan hujung minggu ini akan bertambah dan mungkin menyebabkan kesesakan, terutama di tol dan juga di Bandar Melaka. Jadi bagi Polis Melaka, kami menasihatkan sesiapa yang untuk masuk Melaka supaya berhati-hati dan berhemah. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan aliran trafik rentas negeri di Plaza Tol Simpang 4 Alur Gajah. Ujarnya aliran trafik di 3 plaza tol utama di negeri itu meningkat selepas jam 12 tengah hari semalam. Sementara itu, di Perak, pelaksanaan PKPP bagi operasi pasar pagi dan pasar malam di kawasan terbuka dibenarkan secara berperingkat. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Fazal Azumu berkata, perkara itu bergantung kepada pihak berkuasa tempatan PBT di daerah masing-masing. Hari ini pihak berkuasa negeri juga telah berbincang panjang berkenaan dengan perkara ini dan kita telah mengarahkan semua PBT untuk memastikan memberi bantuan secukupnya kepada persatuan-persatuan payung yang mengawal perniagaan pasar-pasar pagi dan pasar malam untuk memastikan orang ramai mengikut standard operating procedure yang ketat. PBT juga bakal menentukan lokasi mana pasar berpayung boleh dibuka dan peniaga diminta untuk merujuk dengan persatuan masing-masing. Bagi latihan sukan berpasukan pula, kerajaan negeri mengarahkan persatuan sukan untuk membuat permohonan kepada PBT bagi memastikan SOP dipenuhi. Semua PBT di Kedah sudah menggerakkan proses penyediaan SOP bagi membenarkan operasi pasar harian di negeri itu. Ia bagi membolehkan peniaga dapat kembali menjalankan perniagaan dengan mematuhi kebiasaan baru seperti yang ditetapkan Majlis Keselamatan Negara. Ini akan memberi peluang dan ruang yang sebaik-baiknya kepada rakan-rakan kita yang bekerja sebagai peniaga di pasar-pasar hari, pasar malam untuk memulakan semula operasi mencari nafkah mereka di tempat-tempat yang telah lama mereka tinggalkan.
sekitar 3 bulan. InsyaAllah dengan SOP PKPP ini akan menjana semula ekonomi rakan-rakan kita yang bekerja sebagai peniaga di pasar-pasar malam. Dalam perkembangan lain, kebenaran solat berjemaah di masjid dan surau di negeri itu akan dimuktamadkan Jabatan Agama Islam Negeri dengan pengumumannya dibuat Mufti Kedah Datuk Fazil Alwang. Kerajaan Negeri Terengganu membenarkan semua sektor dan aktiviti pelancongan kembali beroperasi. Tempahan hotel dan resort di Pulau Peranginan di negeri itu juga dilaporkan meningkat 60% sejak 31 Mei lalu. Kerajaan negeri dalam pada itu berharap pelancong tempatan yang melancong ke Terengganu untuk mematuhi SOP yang telah dikeluarkan. Pematuhan SOP dan new normal ini akan memastikan pelancong boleh bercuti ke negeri Terengganu dengan selamat dan yakin ke mana-mana tempat ingin mereka lawati. Jadi ini nasihat saya untuk jangka masa panjang supaya kita jaga negeri kita dan pelancong daripada luar datang ke Terengganu, insya-Allah kita akan terlibat sama dan mematuhi SOP dan new normal yang telah digagaskan oleh Perdana Menteri dan Kerajaan Malaysia serta SOP yang kita sediakan. Jumlah ketibaan pelancong ke Terengganu turun mendadak sejak pelaksanaan PKP. Tahun lalu sahaja seramai 5.3 juta orang pelancong berkunjung ke negeri itu. Sektor pelancongan di Melaka menunjukkan perkembangan yang memberangsangkan apabila menerima hampir 5,000 tempahan bilik hotel. Ia selepas promosi Dream Now Travel Letter yang dilancarkan sejak 10 hari lalu secara dalam talian. Sebanyak 4,932 tempahan dibuat sejak promosi berkenaan dilancarkan dan ia meningkat selepas pengumuman PKPP oleh Perdana Menteri. Ia membuktikan sektor pelancongan di Melaka mampu bangkit selepas terjejas teruk. Industri pelancongan negeri Melaka menampakkan perkembangan yang positif dengan promosi Dream Now Travel Letter melalui Melaka Access yang kita telah laksanakan, dan pendaftaran perniagaan yang kita dapati daripada 80 perniagaan yang telah berdaftar dengan Melaka Access telah meningkat dalam tempoh hanya 10 hari ke 154 pendaftaran, dan kita dapati tempahan-tempahan hotel adalah sebanyak 4,932 buah bilik hotel telah ditempah oleh para pelancong domestik ke Melaka. Penggunaan aplikasi Melaka Access turut mendorong kepada peningkatan tempahan hotel di negeri itu. Aplikasi milik kerajaan negeri itu boleh dimuat turun menerusi Google dan App Store dan ia membantu mempromosikan pelbagai produk pelancongan termasuk makanan dan barangan keperluan harian lain. Sepasang kekasih ditahan dan lebih 4.4 kilogram heroin dan syabu dirampas dalam 2 serbuan di Cameron Highlands, Pahang. Pasangan terbabit menggunakan teksi bagi mengaburi pihak berkuasa ketika melakukan pengedaran dadah. Pasangan berusia 33 dan 39 tahun terbabit ditahan dalam 2 serbuan di sebuah apartmen di Cameron Highlands antara jam 3.45 dan 4 petang 4 Jun lalu. Hasil serbuan polis menemui dadah bernilai RM40,000 terbabit yang tersorok dalam kotak mesin pengisar. Seserta mendapati lelaki ditahan terbabit dipercayai bekerja sebagai pemandu teksi dan menggunakan pengangkutan awam itu untuk mengedar dadah. Dengan menggunakan teksi, jadi teksi ini kurang sikit. Dia punya, kita nak buat pemeriksaan sebab rentas daerah telah dibenarkan. Okey, rentas daerah dibenarkan, jadi dia menggunakan teksi untuk bergerak menghantar bekalan-bekalan di daerah Lipis, Raup dan Cameron Highland. Teksi jenis Proton Saga dipercayai milik lelaki terbabit turut disita. Seserta mendapati pasangan terbabit aktif mengedar dadah di Cameron Highlands, Lipis dan Raup sejak 6 bulan lalu. Mereka kini direman hingga esok dan disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati.
Polis Pulau Pinang membongkar sebuah makmal haram memproses dan mengedar dadah di sebuah kondominium di Bayan Lepas Pulau Pinang Ahad lalu. Pelbagai jenis dadah bernilai lebih RM113,000 dirampas. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent A. Anbalagan berkata, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan di bawah Ups Tapis di Sungai Nibong pada jam 5 petang. Polis menjumpai sejumlah dadah dalam kereta suspek yang bekerja sebagai pemandu lori. Penahanannya membawa ke sebuah kondominium di Persiaran Indah yang didapati dijadikan makmal memproses dadah. Polis merampas dadah jenis heroin base dan kafein yang dianggarkan bernilai RM113,298. Suspek turut mempunyai 2 rekod jenayah lampau berkaitan dadah dan direman 7 hari untuk siasatan lanjut mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Pihak berkuasa Singapura memaklumkan Republik itu meluluskan penggunaan ubat antiviral Remdesivir bagi merawat pesakit COVID-19 yang serius. Sebelum ini, Amerika Syarikat membenarkan penggunaan Remdesivir untuk kecemasan di hospital sejak Mei lalu. Diikuti Jepun dan Korea Selatan, manakala Eropah sedang mempertimbangkan tindakan sama. Penggunaannya diberi kelulusan bersyarat di Singapura bagi merawat pesakit dewasa dijangkiti virus itu, umpamanya yang perlukan bantuan pernafasan intensif. Pihak berkuasa sains kesihatan berkata ia sudah mempercepatkan kajian penggunaan Remdesivir berikutan keperluan mendesak bagi kesihatan umum ketika pandemik COVID-19. Di bawah kelulusan bersyarat itu, pihak berkuasa mewajibkan pengeluar ubat itu yang berpangkalan DAS Gilead Sciences untuk mengumpulkan data keselamatan dan memantau penggunaannya. Singapura sebelum ini melakukan pemantauan rapi terhadap virus itu selaras dengan saringan ketat dan pengesanan kontak, namun masih menyaksikan penularan serius wabak itu di asrama pekerja asing. Republik itu kini merekodkan jangkitan tertinggi di Asia Tenggara dengan hampir 39,000 kes, kebanyakannya dalam kalangan pekerja asing, manakala kadar kematian kekal pada 25 orang. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Di sebalik masih gagal mendapatkan kebenaran untuk aksi hoki kebangsaan aktif semula dalam masa terdekat, Konfederasi Hoki Malaysia MHC tetap optimis beberapa kejohanan tempatan yang tertunda akan dapat diteruskan pada suku keempat tahun ini. Ini termasuk kejohanan Piala Razak yang diharap untuk dilangsungkan tanpa mengubah tarikh asal kejohanan bermula 21 hingga 29 Ogos. Saya tak boleh cakap kita akan batalkan kerana ada masa 2 bulan lagi dan kes pun kita tengok sekarang kes COVID dah 2 hari ni dah 7. Saya haraplah mana tahu kes ni akan berkurangan lagi dan kita boleh dapat approval lah, dan saya akan bagi before 1 month whether kita akan tunda Razak Cup atau tidak. Selain Piala Razak, Datuk Seri Anil memaklumkan saingan Liga Hoki Remaja MJHL mahu diadakan pada bulan September berdasarkan SOP yang telah ditetapkan dan ia akan dibincangkan pada mesyuarat ahli lembaga eksekutif MHC yang akan diadakan Sabtu ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Anil turut menjelaskan perkara berhubung hadiah kemenangan Liga Hoki Malaysia MHL. Nah, ini mesti melalui proses. Dia bukan kita nak buat sesuka hati. Bila kita organize satu tournament, dia ada proses. Bila tournament tu habis, submission, lepas tu prize money. Tapi during that time, March, kita pun tak ada mesyuarat. Kita sudah kena pandemik COVID-19 lah. So I hope by this EB meeting on this Saturday, semua clear lah. Sekian paparan Buletin Pagi. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan yang ingin disuarakan, email kami ke news@tv3.com.my. Teruskan menonton TV3. Saya Marsila Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.